Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Baru betul. Dah makan sayur ke belum? Jangan tanam sayur terlarang. Nanti kamu semua pisang. Bertemu kembali bersama Abang Adi di dalam Sembang and Gear. Dan kali ini kita nak respon kepada komen yang sebelum ni. Ada yang tanya, kereta paling mahal dekat Korea Selatan. Apa dia kan? Tajuk kita hari ni tentang kereta ni Okey, kepada sesiapa yang ada pendapat ataupun topik-topik yang menarik nak dikongsikan dengan kami, jangan lupa tulis dekat komen. Syasha dah aktif, so dia akan tengok satu-satu. Yang menarik, kita akan bawa ke episod yang seterusnya. Tanpa buang masa lagi, 10 kereta Korea termahal di pasaran Korea Selatan. Mana-mana kereta buatan Korea Selatan dahulunya sering dianggap sebagai kereta yang paling hodoh dan juga tidak berkualiti. Jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang paling dekatlah, jiran dia lah daripada Jepun pada masa itu. Namun kini, selaras dengan pembangunan pesat industri automotif negara itu, industri automotif ini menjadikan salah satu industri yang terbesar di dunia. Satu dunia kenal kalau katanya kereta kalau datang daripada Korea Selatan ni. Macam contohnya jenama Kia, Hyundai. Betul tak? Malah dekat Amerika Syarikat, demand dia ataupun permintaannya di Amerika Syarikat dan juga Eropah sampai ke tahap kereta ni telah dikategorikan dalam top 3 kereta yang paling orang cari. Menariknya, walaupun menawarkan tahap kemewahan dan juga kualiti setanding dengan BMW, Mercedes-Benz dan juga Lexus, tapi hypercar korang tolak tepi lah sebab memang kereta Kia, Hyundai mana ada hypercar kan? Kalau ada pun memang untuk kereta projek tu tolak tepi. Ini luxury car sahaja tapi harga dia mampu milik. Tak percaya kan? Jom kita tengok kereta-kereta ni. Yang pertama, kereta Kia Telluride ataupun Telluride. SUV saiz pertengahan ini dianggap sebagai salah satu model yang menawarkan nilai terbaik untuk wang dalam segmen dia. Ia mampu membuatkan sehingga 8 penumpang, 8-seater tau. Dikuasakan dengan enjin V6 dengan mempunyai kuasa 291 horsepower serta dilengkapi dengan pelbagai sistem info hibur ataupun infotainment dan juga bantuan pemandu terkini. Harga kereta ni kalau nak diceritakan dalam US dollar, dia lebih kurang dalam 33,000 hingga ke 38,000 US dollar. Kalau kita convertkan ke Malaysia, dia boleh mencecah sehingga 152,360 ringgit. Tapi ini harga yang tak masuk custom lagi. Lepas tu tak masuk commission 10-year enterprise. Kena ingat tau. Yang kedua, Hyundai Santa Fe Hybrid. Kereta ni memang ada dekat Malaysia, tapi yang dekat Malaysia variant dia semuanya jenis yang petrol, kecuali yang hybrid ni belum masuk lagi. Sebut saja hybrid, orang dah akan fikir kereta ni memang safe, jimat, bahan api, Rotex murah. Ada satu ketika dulu Rotex hybrid kat Malaysia RM10 je setahun. Namun bukan itu saja kelebihan yang ada pada model ini, ia juga mempunyai ruang kabin yang cukup selesa untuk 5 penumpang, boot yang besar dan sistem all-wheel drive yang lasak. Ia juga boleh keluar dari parking dengan sendiri ataupun parkir dengan sendiri. Dekat Malaysia dah ada dah model ni seperti yang Adi kata tadi. Tetapi yang hybrid ni, kita tengok je lah. Kalau masuk kat Malaysia, harga dia memang tak akan kurang daripada 143,000. Seterusnya, Kia Sorento Hybrid. Ni salah satu kereta yang Adi suka sangat. Sorento ni dekat Malaysia pun yang dah ada, memang lawa. Alternatif kepada Santa Fe Hybrid, model ini dikuasakan dengan enjin turbo 4 silinder yang digandingkan dengan motor elektrik untuk pecutan yang mantap. Ruang kabinnya mempunyai suasana yang sangat-sangat premium, manakala sistem keselamatannya lengkap dengan ciri-ciri yang canggih seperti forward dan reverse automatic emergency braking, adaptive cruise control dan bermacam lagi. Harga kereta ni bermula daripada RM143,535.88, tak masuk teks dan juga komisen Adi. Nombor 4, Kia Stinger. Untuk tahun 2022, sedan sport ini ditambah baik dengan kelengkapan terkini seperti enjin baru dengan juga pilihan pacuan roda belakang ataupun pacuan roda semua ataupun semua roda all-wheel drive. Ia mungkin tidak selincah BMW 3 Series ataupun Mercedes-Benz C-Class, namun pada harga serendah RM152,798 sukar untuk anda membandingkan dengan model lain yang setara dengan dia. Tapi kalau nak bandingkan
menyebabkan harga dia sebenarnya mahal juga. Nombor 5, kereta ni datang daripada keluarga Hyundai. Dah ramai juga yang tanya pasal kereta ni. Genesis G70. Model ini sesuai untuk mereka yang inginkan sedan mewah yang mampu beraksi di jalan raya, dan juga sistem suspension sport dia, steering yang responsif dan package brake besar. Kereta ni kalau nak dibandingkan dengan kereta yang ada dekat Malaysia ni kan, yang mewah lah, kalau dengan brand-brand yang kasar-kasar tu kan, boleh lah setara lah dengan Volvo ke apa kan. Jap, cerita bagi habis dulu. Ia didatangkan dengan enjin turbo 4 silinder dan juga 252 horsepower atau enjin 3.3 liter V6 dengan kelajuan boleh mencecah sehingga 365 horsepower. Kedua-duanya dipadankan dengan transmisi automatik dan 8 kelajuan. Kan betul? Macam Volvo kan? Nombor 6, Genesis GV70. Secara asasnya model ini adalah G70 dalam bentuk SUV. Ia didatangkan dengan enjin yang sama, tapi bezanya adalah datang daripada horsepower dia. Dia boleh pergi sehingga 300 horsepower ataupun 375 horsepower. Kan ada dua varian tadi kan. Di dalam kereta ini terdapat skrin 14.5 inci. Macam contoh kau pergi Seng Heng beli TV dalam 15 inci kecil sikit kan, lepas tu kau pacak dekat dashboard korang, pengimbas cap jari, sistem audio Lexicon, ini memang bukan marhain, ni semua Yahud harga dia, dan 16 pembesar suara dan pelbagai sistem bantuan pemandu. Harga dia dalam sekitar $41,500 kalau kita convertkan dekat Malaysia, termasuk harga jalan atas jalan raya adalah RM174,735 darab 4 campur 20% commission 10-year enterprise. Yang ketujuh, Hyundai Ioniq 5 baru saja dilancarkan di Malaysia tempoh hari. Ioniq 5 ini merupakan kereta crossover elektrik yang menampilkan pergayaan modern retro. Modern retro. Kau nak modern ke kau nak retro? Letak situlah. Bergantung kepada varian dan pack bateri, ia boleh dipandu sehingga 430 km jauhnya dalam satu cas penuh tau. Lebih menarik lagi, ia menyokong sistem pengecasan pantas yang boleh pergi sehingga 350 kW sejam yang boleh mengecas baterinya daripada 10 hingga ke 80% dalam masa 18 minit. Korang boleh dapatkan kereta ini dalam harga lingkungan RM199,000 hinggalah ke RM259,000. Nombor 8. Nombor 8, 9, 10 ni dia dah macam kereta yang bukan half-half dah. Dah half-half. Sebab half-half ni dia lagi tinggi daripada half-half. Nombor 8 adalah Genesis GV80. Model flagship dalam barisan SUV Genesis ini mempunyai ruang kabin yang sangat mewah yang dihiasi dengan pelbagai material berkualiti tinggi. Contohnya kalau dia nak pakai kayu, dia taruh satu batang pokok kat dalam tu. Kalau dia nak pakai kulit lembu 4 ekor dekat seat korang. Kelengkapan yang ditawarkan cukup berbaloi dengan varian asas yang mempunyai skrin sentuh 14.5 inci. Diorang ni memang kerja dengan Seng Heng apa? Besar-besar TV kat dalam tu. Radio satelit, pemanas tempat duduk dan juga tailgate kuasa pelbagai ciri standard. Harga kereta ini kalau dekat Amerika bermula daripada $50,200 ataupun kalau kita convert dekat Malaysia RM211,367 darab 4. Itulah harga dia. Yang ke-9, Hyundai Nexo. SUV yang trend kuasa hidrogen ini hanya boleh didapati di California buat masa ini. Dengan sebuah motor elektrik berkuasa 161 horsepower dan 395 Nm torque serta transmisi automatik satu kelajuan, ia boleh memecut daripada 0 hingga ke 96 km sejam dalam masa 8.4 saat. Dah macam Tesla. Skrin sentuh yang bersaiz 12.3 inci ini dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto disertakan dengan secara standard, begitu juga dengan Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist dan pelbagai lagi. Yang pelbagai lagi tu korang pergi tengok kat internet. Harga Hyundai Nexo ini bermula daripada $60,800 bersamaan dengan $255,000. $255,493 darab 4.
Yang ke-10, Genesis G90. Yang ini Adi minat. Memang lawa, sangat-sangat eksklusif, sangat-sangat luxury. Dibangunkan sebagai pesaing BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class dan juga Lexus LS. Memang lawa kereta ini. Model ini tampil dengan rekaan mewah, sistem suspensi yang diperhalusi, maksudnya kalau kau langgar bonggol 3 kaki pun kau tak akan rasa. Dan pilihan enjin twin turbo V6 dan V8 ataupun V8 yang berprestasi tinggi. Lebih penting lagi, ia mendapat skor kepercayaan sebanyak 91 oleh JD Power dan hadir dengan pakej penyelenggaraan percuma selama 3 tahun. Korang tahu tak apa itu JD Power? JD Power ni merupakan company yang buat survey untuk industri automotif, yang boleh membuatkan salah satu company itu jadi sangat bagus adalah datangnya daripada after sales service yang diberi kepada pelanggan mereka. So skor dia 91 tu sangat-sangat tinggi tau. Genesis memang power. Untuk pengetahuan korang, Sultan Johor pakai kereta Genesis G90 ni. Cuma bezanya Sultan Johor punya adalah model limousine dan harganya mencecah sekitar $138,000 bersamaan dengan lebih sikit daripada RM1.5 juta. Penatlah nak kira, banyak sangat nombornya. Manakala untuk Genesis G90 ataupun G90 ini bermula daripada $74,950 bersamaan dengan $315,576.82 darab 4. Penat betul nak convert satu-satu daripada US dollar sampai ke ringgit Malaysia. Lepas ni Adi nak buat cerita ni pula lah, segmen Syasha. Adi nak buat segmen matematik pula lepas ni, boleh? Matematik bersama Anggia. Boleh. So, antara 10 unit ataupun biji kereta yang korang dah tengok dekat dalam episod ni, mana satu pilihan korang? Nyatakan kat dalam komen. Dan juga kalau korang ada tajuk-tajuk ataupun topik-topik yang menarik untuk dibawa ke dalam Sembang Anggia bersama Adi, tulis dekat komen tu juga. Dan sebelum habis ni, tolonglah subscribe video. Come on, subscribe channel, bukan video. Subscribe channel, like video dan juga tekan notification button ni. Semua kat tepi ni baru korang tahu video korang, topik korang dah masuk ke belum kan. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang bersama Adi. Assalamualaikum. Bye bye.